Hai, Assalamualaikum kawan-kawan semua, apa khabar? Sekali lagi saya bersama anda, Suara Hati dan Ku Intan. Hari ini yang saya janjikan, kita akan bersembang mengenai, biasalah cakap mengenai saya waktu saya kecil dulu kan, cerita saya nak imbau kembali. Mungkin apa yang saya lalui ini anda semua melalui perkara yang sama, cuma caranya berbeza. Kali ni saya nak cerita apa tahu? Saya nak cerita pasal hantu. Zaman kecil-kecil ni kita, masa saya duduk kampung pandan tu, memanglah waktu kecil-kecil ni bila kita duduk pendalaman macam tu, kita ada dengar cerita orang berceritakan, tudung ni okey? Okey. Mesti kecantikan tu kita kena jaga. Cuma saya keadaan sekarang ni, maklumlah kan, permulaan nak buat podcast sendiri. Jadi mula-mula tu kenalah mic ni menekan diri, tak boleh nak buat apa kan. Mana tahu nanti saya memperbaikkan lagi. Tapi so far Alhamdulillah, ini kehendak producer ni, anak saya ni, Rush ni. Dia nak kat mana mic supaya bunyi, dia kata bagus mak, it's very important, dia kata. What? I terima. Ni nak cerita pasal apa tau? Pasal hantu. Kecil-kecil dulu kalau kita duduk dalam apa, macam kalau orang kata, bila saya balik Gombak, saya kata kampung mak saya tu, kalau even masa saya anak-anak saya dah ada pun, kalau kita balik Segamat Johor, kadang-kadang dia orang pesan, dia kata budak-budak kecil, dalam pantang ke, yang menangis ke apa ke, jaga baik-baik, dia kata apa dia panggil, pelesit. Pelesit, nanti anak tak berhenti menangis, macam tu lah. Lepas tu kalau saya kalau kat rumah kampung pandan tu, kita orang ni masa kecil-kecil, masa tu kita dah besar sikit lah, dah orang kata dah boleh naik basikal, pergi lorong C9, C10, dah boleh round dah. Lepas tu malam-malam yang saya kata cabut ulu mata, letak atas kepala, sebelum pukul 12 kena balik rumah, macam tu. Jadi pada zaman tu kita ada apa tau? Hantu apa yang kita ada masa tu? Tahun 70-an. Hantu kom-kom. Tak silap saya ni macam selingan, orang kata ni selingan cerita ni. Hantu kom-kom ni pernah datang selepas saya kecil-kecil dulu. Masa saya dah berumur pun, cerita hantu kom-kom tu datang balik. Lepas tu kita dengar cerita pasal hantu Stokin. Hantu Stokin pun itu hari ada cerita tu, orang kata sejarah tu berulang kembali, hantu Stokin. Lepas tu kita ada pula hantu di kampung pandan dulu, ada hantu apa tu? Hantu kepala anjing. Hantu kepala anjing, badan manusia kepala anjing. Maknanya werewolf lah maybe. Aduh hai. Lepas tu yang paling saya selalu nak tengok tu, sebab kalau kita dengar cerita pasal hantu kom-kom, nak betulkan keadaan duduk position ni kan. Kalau kita nak cerita pasal hantu kom-kom, kalau cerita pasal hantu-hantu ni, no, tak nak. Kalau taruh bantal tu di belakang, mama rasa macam so I feel comfortable like this. Macam mana tadi? Balik kepada cerita hantu ni. Kalau kita nak cerita pasal hantu kom-kom, kalau nak cerita pasal hantu Stokin, hantu kepala anjing, kita nak kena tunggu. Mata tu sebenarnya takut sebenarnya. Tapi saya memang pernah nampak lah, orang kata Pontianak itu dah dewasa, itu cerita tu akan datang. Sebab masa tu cerita tu dah pandai, orang kata pergi clubbing, dah pandai pergi disco, dah pergi celebrate, orang kata apa, night, ladies night lah semua. Itu memang betul, saya ada jumpa Pontianak dengan mata saya sendiri, dengan kakak saya. Itu cerita tu akan datang, saya ceritakan. Tapi cerita ni yang saya katakan ni, hantu kom-kom, Stokin, serigala, itu cerita tu kita nak kena tunggu, right? Kita nak kena, bila ada orang cerita, nak. Tapi kita ni, saya rasa bukan saya saja. Saya rasa kat luar sana pun ramai, maksudnya orang yang umur seperti saya tu, macam umur 10, 11 tahun, macam tu, 9 tahun, akan ada perasaan yang takut, tapi mata tu tengok dekat mana, orang kata ada hantu, kata ada kat situ kan. Takut ni tapi mata kat situ. Tu saya nak cerita. Tapi dekat rumah saya tu, dekat Lombong tu, macam ada rumah lah tepi jalan tu, Lombong, saya tak ingat kat rumah Cik Bibah ke Cik Ijah ke, macam tu lah. Ada Haji Ismail, kawan saya tu, ustaz, anak dia tu kawan kita orang lah.
Rumah dia depan sikit tu ada pokok ketapang. Jadi pokok ketapang tu lah yang seorang kata selalu ada hantu. Dekat dengan rumah saya, boleh jalan, boleh nampak lah. Jadi kalau kita orang keluar malam-malam tu nak berjalan pergi ke G1 ke atau G2 tu kat Kampung Pandan tu, kita akan jalan, kita akan nampak pokok ketapang tu. Pokok ketapang daun dia besar. Tapi pokok ketapang mana saya duduk sekarang ni memang banyak lah daun-daun besar. Tapi kalau you duduk macam a little bit bandar, kampung luar, tak banyak sangat pokok ketapang lah dekat situ. Jadi pokok ketapang tu jadi macam satu, orang kata kat situ memang ada satu hantu lah. Jadi bila lalu kat situ memang rasa takut sangat lah. Takut kalau naik basikal ke apa ke, empat kat situ tu memang berset gila-gila. Kayu bagian arak lah. Ada yang jatuh, tergolek, tertongging pun pernah ada lah kan. Jadi bila kayu kat situ, takut. Kalau macam kakak saya takut, dia akan tutup mata, dia akan tak pandang, duduk kat belakang kita kayu kan. Ingat tak dulu kalau basikal ada palang dekat depan. Kalau basikal perempuan dia macam 3 segi tu kan. Tapi kalau yang lelaki tu ada palang. Jadi kalau ada palang tu, kalau kita orang kecil, kita akan naik, kaki masuk celah tu kayu, sebelah kaki tu kayu macam tu. Kaki tu kan. Lepas tu kakak saya duduklah kat belakang tu tempat carry, ataupun kakak saya takkan bagi kakak saya bawa. Sebab apa? Saya pernah naik basikal dengan sepupu saya pergi terus ke longkang. Dia pitam, dia ke apa, takut ke apa ke, panas, dia pitam terus dengan saya tidur kat longkang besar lah. Masa tu kecil, kalau kita nampak longkang besar lah. Jadi kayuh dekat situ. Kakak saya akan tunduk. Tapi saya ni naik basikal ni, situ ada hantu. Tapi mata tu nak tengok mana nampak hantu tu, punya kecil-kecil nakal. Jadi kita orang ni, orang kata kalau malam-malam je, lepas pukul 9 pun dinner tu, sebelum pukul 12 kita orang kena balik. So kita orang akan round ramai-ramai naik basikal. Jadi jalan F tu akan pusing pergi ke turun ke surau tu, pusing pergi ke C9, balik ke jalan F, pusing pula ke C10. Sebab dekat situ pula, kat C9 tu rumah kiri kanan ada, tak berapa takut sangat. So kita kena pergi lalu dekat C10. Sebab C10 tu rumah reda, depan tu kira rumah, orang panggil rumah yang tanah haram lah, orang yang buat tanpa lulus, buatlah rumah kat situ. Jadi kat situ lah ada pokok pisangnya, ada tiang lampu malam-malam macam kuning sayu macam tu lah. Jadi kat situ tu memang kawan-kawan kata memang ada hantu. Bukan budak-budak saja cerita, orang tua-tua pun ada cerita ada hantu. Jadi bila nak tengok pusing-pusing macam tu, saya rasa satu hari tu saya memang budak-budak lah, tak tahu, mungkin nakal ke, dia menggantung satu macam kain tau dekat putih. Nak sangat tengok hantu tu. Lepas pukul 9 pun semua plan kawan-kawan kayuh basikal ramai-ramai. Jadi saya ni kayuh. Masa tu saya rasa saya dah dapat basikal saya dah. Bapak saya dah beli basikal, orang panggil basikal Jaguar, saya kata kecil tu. So masa tu saya dah naik basikal tu. Kayuh memang ternampak tiba-tiba kain tu ke dekat pokok, orang tutup pokok ke gantung kain tu, saya pun tak tahu. Lembut angin katnya kuat ke apa, benda tu bergoyang. Saya punya lari berterabur sampai saya jatuh. Saya rasa ada lagi mark saya dekat mata saya ni sampai sekarang. Ni ada 2. Satu depan rumah saya, bergurau dengan adik saya. Satu lagi memang saya naik basikal tu sampai jatuh, bawa basikal tu berdarah sebab nampak hantu. Tak ada puas lah, betul lah nampak hantu. Memang betul lah ada hantu yang saya nampak tu. Jadi puas hatilah. Orang kata kalau kanak-kanak ni kan, kita kalau orang bercerita ni, kita memang suka. Bila kita suka tu, kita nak tengok, degil. Lepas tu saya pula dengan kakak saya ni, kami sekolah pagi naik bas. Makna mak saya tu subuh pagi dia akan kejut. Zaman saya kalau kejut ni tak ada macam kita lah, bangun sayang, bangun. Pasal mak-mak kita zaman dulu bukan saya nak cakap, kita menghormati guru-guru. Dan guru-guru pula menyayangi anak-anak murid dia macam apa orang kata, anak mereka. Walaupun saya belajar di sekolah Cina, saya ingat lagi cikgu saya tu, dia memang orang kata they treat us macam anak-anak dia tau.
Jadi kalau mak saya ni tak pergi sekolah masa kecil, masa sekolah rendah ni, talking about sekolah rendah, sekolah menengah ni dah terror sikit dah. Sekolah rendah ni kalau tak pergi sekolah, mak saya akan marah, jangan lambat, jangan apa. Pakcik pas sekolah datang dalam pukul 6.30 macam tu, pukul 6, pukul 6. 4.30 mak saya dah kejut dah. Kejut bukan, kalau kejut manja-manja tak bangun, mak saya akan saya rasa dia akan kembangkan tangan dia ni. So bila kita orang tidur tu akan tiba-tiba datang pam dekat peha ni. Maknanya pam macam tu, bangun sekolah. So kita orang ni kena masuk lah dekat dalam bersiap lah. Jadi bila bersiap ni, cerita hantu dekat Kampung Pandan ni memang sentiasa off and on. Orang kampung kan suka cerita hantu. Hantu lombong lah, macam-macam. Polong lah, macam-macam saya dengar. Polong, hantu raya, lombong, pelesit. Orang ni bela pelesit dulu kan. Orang ni bela hantu raya. Tu semua ada. Saya kecil-kecil saya dengar. Orang nampak orang tu polong tu. Malam kan kepala dia tanggal lah tu. Itu kalau orang pusingkan kepala dia, nanti dia balik, kepala dia terbalik lah. Saya nak tunggu juga mana orang yang muka dia ke belakang kan. Dia orang kata, mak saya kata kalau macam tu dia tak keluar lah. Bila kepala dia salah pusing, dia tunggu dia keluar balik, betulkan badan dia. Gitu. Memang saya percaya waktu kecil macam tu. Lepas tu mak saya kata tu dekat leher dia mesti ada colour hitam untuk line putus. Ini kita percaya. Saya kalau bercakap dengan orang tua-tua dulu, saya tengok leher orang tu. Saya tengok leher ada tak colour hitam. Kalau saya rasa makcik ni ada hantu, makcik ni macam garang sikit ke, mata terbeliak-terbeliak ke, pada saya tu nenek ni ke makcik ni ada hantu, polong malam ya? Sebab dia kata malam dia orang nak cari katak, so kepala tu kena makan cari katak. Jadi cerita macam tu. Rumah saya pula, kami malam-malam akan juntai kaki kalau tak keluar. Masa kecil, sebelum kami naik basikal nak tengok-tengok hantu ni, mak saya suka bercerita. Mak saya akan cerita pasal cerita kisah itu, kisah ini, kisah hantu. Kita ni suka bertanya, mak, tanya pasal hantu, mak, hantu yang tu yang kata polong tu yang boleh putus malam cek katak lah, kepala putus, hantu raya macam ni, orang pelesit suka tak boleh tengok budak kecil. Mak saya suka cerita macam tu. Kita juntai 3 beradik, saya, kakak saya dengan arwah adik saya, kami akan goyang kaki lah dengar mak cerita. Macam tu bila malam. And then kalau kita ingatkan dulu, setiap hari Khamis malam Jumaat, cerita hantu. Cerita hantu tu kita tunggulah. Cerita Melayu dulu-dulu kan, cerita P. Ramlee, cerita Musang Berjanggut, cerita-cerita hantu masa tu lah. Gua Musang orang minyak, zaman-zaman tu lah cerita hantu. Sekarang ni anak-anak kita dah tak takut dah cerita hantu macam anak saya. Tapi saya ingat lagi anak saya, cerita hantu apa, monster, semua dia tak takut. Sebab bilik dia pun dia simpan macam-macam toy dia rupa monster. Tapi bila dia tengok cerita Mak Wok, dia takut. So bila saya nak takutkan dia, saya akan cakap, tu Mak Wok. Dia akan takut Mak Wok. Tapi anak yang bongsu, Ruk Rosman. Anak saya yang bongsu tu Ruk Rosman. Anak saya dah biasa panggil dia adik. Jadi itulah, kalau cakap Mak Wok nak takutkan dia, so tidur, Mak Wok datang. Jadi dia, kalau Mak Wok dia takut. Tapi kalau tunjuk macam monster apa-apa pun, muka lagi teruk pun dia tak kisah. Cerita Mak Wok tu. Jadi cerita Mak Wok ni lah yang zaman kita orang yang mak kami ceritakan tu. Jadi saya pukul 4.30 bangun. Dalam pukul 5.30 kot makanlah cebit roti ke apa ke, duduk dengan kakak saya tu nak tunggu bas sekolah datang. Tepi jalan lah, duduklah 2 orang. Satu hari tu, tak silap saya, kita orang tercepat keluar. Saya dengan kakak saya, tiba-tiba saya nampak macam api turun, api macam merelip turun. Saya dengan kakak saya pandang, apa benda tu api tu, tiba api tu hilang. Tapi masa tu tak pula rasa takut. Memang tak rasa takut. Dia yang takut tu waktu mak kata jangan keluar, kita berlari naik basikal nak tengok hantu. Waktu kau terserempak macam itu, tak rasa macam ada hantu. Itulah dia kisah orang kata cerita hantu. Kalau kata cerita kom-kom tu, ingat tak dulu-dulu dia orang kata dia akan pakai macam telekung tapi nampak mata saja. Macam purdah lah sekarang. Tapi orang dulu macam pakai gelap hitam apa semua nampak mata. Assalamualaikum. Orang kalau cakap macam tu, Assalamualaikum. Kita memang takut. Itu hantu kom-kom lah tu.
Zaman dulu memang ada lah orang kat situ, orang tua-tua kena ya. Kita orang sebab mengaji pagi, mungkinlah orang balik surau masjid ke kena kan. Hantu kom-kom tu, kalau hantu stokin tu tak pernah jumpa. Hantu stokin tu belum jumpa, cuma dengar-dengar cerita. Yang hantu orang kata kepala anjing tu dah ada, maksudnya ada orang jumpa di Kampung Pandan. Itulah dia kisah kami, cerita pasal hantu kom-kom, hantu serigala, hantu apa tadi, hantu stokin. Cerita tu history. Sebenarnya cerita tu saya tak pernah jumpa dengan mata kepala saya. Yang saya nampak sampai tertonggeng jatuh, itulah dia putih. Lepas tu dia kata api-api, macam tu. Jadi itulah dia cerita hantu saya pada kali ini. Mungkin ada lagi saya akan sambung masa akan datang, tapi buat masa ni itulah dia. Setakat itu saja. Bye. Ingat dah habis. Sebab saya nampak producer kat depan dah tunjuk sign kan. Kan saya kalau bercerita lupa daratan, perang tak ingat waktu. Lepas tu saya pula dahaga, saya berhenti sekejap, adalah untuk rehat kan. Tak apalah, sambung lah. Dia kata sambung lah, ada lagi masa, kenapa berhenti? Cerita best, dia kata. Mana tadi? Bila kata pasal jumpa hantu, sedap pula Nescafe saya hari ni. Bila kata jumpa hantu serigala, hantu, memang saya tak pernah jumpa itu. Tetapi bila kita macam nak ikut mak ke pergi, sebab kita orang punya rumah tu nak turun ke surau ataupun nak pergi ke C9 ikut jalan sebelah rumah saya tu, sebelah kanan, kami kena turun bukit macam tu. Bila turun bukit tu memang keadaan situ gelap. You akan jumpa longkang besar. Pada waktu saya kecil, longkang tu besar. Bila saya pergi balik Kampung Pandan, kadang-kadang waktu saya dah besar lah, tak duduk situ lagi dah, saya tengok longkang tu kecil. Macam mana dulu kita rasa macam longkang tu besar sangat. Jadi nak pergi, nak melintas longkang, nak pergi ke turun bawah tu, memang kita orang takut. Dekat situlah saya rasa saya takut nak jumpa hantu kepala anjing. Sebab orang kata memang ada kat situ, segelap-gelapnya. Kalau sesiapa yang ingat di Kampung Pandan tu, memanglah ada kat situ. Jadi nak sebelum sampai ke surau tu, memang takut kat situ. Tapi kalau cerita pasal surau tu, memang banyak pengalaman saya. Waktu saya mengaji lah dengan kawan-kawan saya, kat situlah kami ni macam sekarang. Saya ingat lagi Pak Chu, ustaz yang mengajar saya tu, isteri dia Mak Chu. Kita orang kalau tak mengaji di surau tu, mak saya akan suruh pergi jumpa Mak Chu ni. Isteri dia memang baik, memang baik. Bila saya ingatkan Mak Chu tu, saya lupakan cerita hantu sekejap ni. Pasal Mak Chu ni saya sayang sangat. Dia pergi sama Mak Chu tu, tengah hari saya akan tengok Mak Chu ni, dia bela kucing banyak kat rumah dia. Pak Chu dengan Mak Chu ni banyak. Itulah pertama kali saya tengok orang bila kucing berak dia basuh. Suami dia memang mengajar mengaji, memang jaga dekat surau tu lah. Sebab itu kadang-kadang kita orang ni kalau nak ingat cerita lama, sedih rasa perangai. Bila tengok ustaz tak ada, Pak Chu tak ada je, kadang-kadang kita orang berendam juga dekat dalam tempat kolam semayang tu. Minta maaf, saya betul-betul lah kalau ada yang mengingati saya, minta maaf sangat, minta ampun. Sebab kadang kita orang budak-budak nakal kan. Jadi bila Pak Chu datang tu, Pak Chu akan marah kita orang ni, kenapa main dekat kolam ambil wuduk tu. Dah satu pula nak kena basuh, nak kena apa lagi. Dah tak ada dah Pak Chu tu. Kira macam bapak lah. Orang dulu kalau mengaji ni, husband and wife, dia treat tempat mengaji tu macam anak. Perangai anak-anak ni kan mak yang hantar. Saya ingat lagi seorang kawan saya tu, dia ni memang nakal sangat. Saya ingat, kalau saya sebut nama dia Sudin, kalau dia ingat dengan saya lah, kalau dia tengok podcast ni, memang nakal sangat. Memang tak boleh, orang kata nakal dia tu tak tahu macam mana. Tapi kadang-kadang sebab dia tak berani, siapa tak berani dengan dia, sebab dia garang kan, nakal. Jadi satu hari tu mak dia datang, jenguk-jenguk. Kita orang kadang mak jenguk-jenguk kat tempat mengaji. Datanglah jenguk. Kita orang semua mengintai ni dekat tingkap tengok apa mak dia. Nanti mak dia cakap, mengaji. Segarang-garang ni budak Sudin ni. Bila mak dia datang ni, nama Sudin kan, mak dia datang, nama mak dia Makcik Ros. Mak dia datang, kadang dia sampai
garang-garang. Bila mak datang, kenapa dah makan ke? Mak nak sayang sikit. Dia nak bagi pipi kat mak dia tu. Takut kita orang ni tengok. Sebab kononnya gangster, garang. Siapa berani dengan aku? Sekali bila mak datang, mak minta cium pipi, suruh pipi. Jadi kita orang kat dalam dengan geng-geng semua gelak cakap gangster. Tapi bila mak datang, kena cium pipi. Anak manja. Kalau ingat tu kalau lah dia tengok, dia ceritakan kawan dia, mesti imbau balik cerita kita orang kan. Jadi itu cerita waktu mengaji, waktu surau. Itu yang saya katakan tadi, cerita hantu kepala anjing tu. Memang orang dah jumpa, orang kata kepala dia memang kepala anjing. Badan dia badan orang biasa. Tak tahu lah, mungkin pakai topeng ke saja nak menakut-nakutkan. Tapi rumah saya, kami duduk Kempandan tu pun, rumah saya memang bela anjing. Kami ada anjing German Shepherd untuk memang guard the house. Sebab zaman-zaman tu pagar semua ni tak berapa sangat lah. So kita memang, my father memang bela anjing dekat luar. Jadi itulah dia. Tapi saya nak katakan memang pernah jumpa. So kalau ada orang betul-betul lah dengar cerita ni pernah jumpa, saya nak juga tahu. Setahu saya sekarang bila dah tua kita dengar werewolf kan. Itulah dia. Jadi itulah dia pasal cerita hantu ni, pasal cerita yang terlebih yang anak saya kata masih ada masa ni. Jadi sekarang baru betul-betul habis. Dia dah buat dah, dia kata cut, it's finished now. Jangan melalut lagi. Jadi itulah dia cerita saya. Lagi sekali saya ucapkan bye. Aku tabah menempuhi segala limpah dan ujian yang menimpa. Aku berserah kepada Yang Esa. Inilah rintihan pengorbanan. Inilah rintihan pengorbanan.